Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Minggu ini kita akan sambung pembelajaran pendidikan kesihatan 2.0 iaitu penyalahgunaan bahan. Okey, apa yang kita akan dapat dalam bab ini ialah pelajar akan dapat menghuraikan risiko penyalahgunaan bahan. Bahan ni apa? Kita akan tengok nanti. Mengaplikasikan kemahiran kecekapan psikososial dalam menangani risiko penyalahgunaan bahan. Okey, psikososial ni apa? Nanti kita akan lihat. Menilai faedah tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan bahan. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan bahan yang di-mentionkan di sini. Penyalahgunaan bahan seperti dadah, arak dan gam boleh menyebabkan ketagihan. Okey. Dadah, arak dan juga gam. Bahan-bahan ini boleh memudaratkan kesihatan dan menyebabkan seseorang hilang pertimbangan. Ini kesan yang paling buruk. Perbuatan ini juga salah dari segi undang-undang negara dan agama. Nampak? Salah dari segi undang-undang, salah di sisi agama. Perbuatan ini juga boleh membahayakan penagih, keluarga dan masyarakat. Sangat-sangat tidak patut. Okey, kita tengok yang pertama. Apa risiko yang kita akan dapat sekiranya menyalahgunakan bahan? Okey. Yang pertama, penyalahgunaan bahan boleh menyebabkan seseorang individu berisiko dengan masalah kesihatan. Okey, kegiatan antisosial dan perbuatan jenayah. Ini paling bahaya sekali, jenayah. Okey. Sebab bila dah ketagih, dia perlukan duit untuk membeli bahan tersebut. Bila tak ada duit, dia akan buat pelbagai perkara lah, mencuri, merompak, meragut dan sebagainya. Okey, pertama, kesan pada fizikal. Pertama sekali, fizikal orang yang menyalahgunakan bahan tadi. Okey, yang pertama, mempengaruhi sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot. Orang-orang yang ambil bahan secara berlebihan ni, secara tidak sihat ni, akan menyebabkan berlaku gangguan kepada sistem pernafasan, saraf, jantung, metabolisme dan juga otot-otot. Metabolisme ni ialah sistem ketahanan tubuh. Okey, fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan. Ya, ada kes orang ambil dadah, ambil gam, kena sawan, berbuih mulut. Mata akan kelihatan merah dan berair serta hidung berhingus. Dia macam orang sesama 24 jam. Perut berasa sakit, kadang-kadang muntah, cirit-birit sehingga menyebabkan berat badan terjejas. Dia banyak gunakan bahan secara salah ni, sampai makan pun tak teratur. Tubuh akan menggigil akibat penurunan kadar metabolisme dalam badan. Ni yang dikatakan tadi, tubuh rasa macam tak sedap. Penampilan diri tidak terurus dan tidak normal. Nampak macam selekeh. Yang kedua, kesan kepada janin. Janin maksudnya kalau orang tu mengandung, especially perempuan atau wanita. Saiz kepala yang terlalu kecil berbanding tubuh janin ni tadi tak sempurna. Keadaan muka yang rata dan kelemahan pada sendi-sendi otot. Okey. Dan akhir sekali, mengalami kekurangan berat badan serta mengalami kecacatan. Kesan dia buruk, boleh jadi cacat anak tu. Kesian. Saraf. Okey, rosak saraf. Merosakkan saraf-saraf yang terdapat di dalam tubuh badan. Okey, menyebabkan kecenderungan mendapat pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Wernicke-Korsakoff. Nak sebut pun susah. Okey. Dan juga kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatrik. Okey. Psikiatrik lah. Okey, senang cerita, boleh jadi gila. Okey, dia boleh bahaya seorang-seorang, bercakap seorang-seorang. Ni masalah paling besar. Bila dah jatuh ke tahap ini, risikonya akan jadi gila selama-lamanya. Kemudian, apa yang akan berlaku dari sudut sosial pula? Hilang minat, tidak mempedulikan tanggungjawab terhadap diri sendiri,
keluarga serta masyarakat sekeliling. Okey, kalau diri sendiri dia tak kisahlah jadi apa pun, comot ke, compan camping ke, tak kisah. Okey, kemudian keluarga, dia tak heran keluarga dia kan, dia buat bodoh je, masuk rumah, keluar rumah, ambil duit, keluar duit. Dia tak heran keluarga, dia tak heran tanggungjawab, tak sekali kepada masyarakat kan. Hisap dadah, hisap gam tepi jalan, tak heran. Tak kisah orang nak kata apa. Ini kesan dia. Kemudian prestasi dan disiplin kerja akan merosot. Kalau orang ambil benda ni, contoh kalau pelajar sekolah, dia nak belajar malas lah, lantak lah kan, mata merah datang, comot-comot tak sekolah, lantak lah. Okay, kalau kerja pun dia tak kisah kerja kan, sambil kerja pun tu masuk bilik air ke, tandas ke kan, boleh pula isap ganja ke, minum arak ke kan. So prestasi kerja merosot, sangat bahaya, boleh dibuang kerja. Tingkah laku dan sikap akan berubah daripada apa yang biasa diamalkan sebelumnya. Contoh kalau orang tu dikatakan seorang periang, dia akan diam, tak heran orang, duduk sorang-sorang dan sebagainya. Tidak menghiraukan kesihatan diri kan. Macam kata tadi, mata dah merah, sesama pun tak heran, bodoh dia. Bersikap pemarah sehingga berlaku perpecahan, penderaan dan kegagalan rumah tangga. Ya, emosi akan sentiasa terganggu kan. Kalau kita kacau orang yang ada ketagihan ni, bila orang ni boleh memberontak dengan cepat. Silap kalau boleh bergaduh dalam institusi kekeluargaan. Kemudian lebih suka hidup menyendiri. Ya, dia suka duduk tempat sembunyi, sorang-sorang, tak kisahlah. Lagi sekali, kesannya boleh disisir oleh keluarga dan masyarakat. Yalah, keluarga pun akan tak minat. Silap keluarga call ADK ataupun mana-mana agensi yang tertentu, kesannya kena tangkap lah. Okay, masuk pusat pemulihan. Okay, dari sudut mental dan emosi, ni kesan psikologi. Okay, apabila orang ni dalam ketagihan, ada masalah ni, mereka akan sentiasa berasa seronok, terangsang, maksudnya ketagihan yang tinggi, halusinasi dan juga khayal. Halusinasi ni dia bercakap seorang lah. Orang kata kan, high kan, sekali tarik naik sampai langit, gitu tadi. Halusinasi. Berkhayal ni pun lagi bahaya kan. Sambil berjalan duk fikir, tiba-tiba ada orang nak pukul lah, apalah, dia jadi macam tak betul. Dia ke arah separa gila. Okey. Hilang kawalan diri dan pemikiran, tidak berasa segan silu untuk melakukan perkara luar batasan di hari aman. Ni contoh, tiba-tiba yang buka baju depan orang kan, tiba jalan berboging-boging ke mana-mana depan awam. Ni kesan ambil dadah ataupun mabuk dan sebagainya. Berasa keluh kesah, gian dan ambat menderita jika tidak mendapat bekalan bahan terlarang. Ni dia. Tak dapat satu hari, tak dapat sebotol arak ke, tak dapat dadah ke kan, tak dapat gam ke, dia rasa macam orang tak betul lah. Dia rasa tak boleh duduk diam. Boleh bertindak ganas dan hilang kawalan emosi. Ni paling bahaya. Kalau kata ganas ni, dia boleh pukul orang, dia boleh sepak terajang orang, dia boleh jadi pecahkan barang dan sebagainya. Okay, mengalami gangguan mental dan menjadi tidak waras. Ni yang paling buruk sekali kan. Kesan dia boleh jadi gila selama-lamanya kalau tak dirawat. Kesan kepada otak. Okay, bahan terlarang ni akan mengawal minda dan merosakkan pemikiran. Dia ibarat seolah-olah macam zombie yang dikawal oleh halusinasi otak dia. Otak dia dah fikir macam sedap hayalan. Okay, dia jadi macam tak betul. Hilang rasa malu, fikiran bercelaru dan pergerakan menjadi tidak terkawal. Ni jadi macam mengacau dia kan. Suka menerima pelajaran. Ni bahaya untuk pelajar. Pelajaran membentuk idea spontan, menumpukan fikiran dan membuat penimbangan dengan teliti. Dia tak boleh fokus. Akhir sekali, semakin banyak bahan terlarang dalam badan, fungsi otak semakin tidak terkawal sehingga tidak sedarkan diri dan sebenarnya boleh mengakibatkan kematian dia. Orang kata overdose, maksud dia overdose arak, overdose dadah dan juga benda-benda lain boleh menyebabkan pingsan, akhir sekali kematian. Hati. Okey, fungsi hati ni hati dalam badan, bukan hati bentuk love tu. Okey, hati akan mengalami kerosakan yang serius seperti sirosis hati yang boleh membawa maut. Okey, fungsi hati ni banyak. Hati ni untuk mencernahkan makanan, okey, memberi sistem imun badan. Kalau rosaklah satu badan. Mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Okey, bahaya.
Kan, hidup pun susah, mati pun susah. Okey, itu saja untuk